biokeselamatan merupakan sebahagian daripada elemen yang terkandung di dalamnya. Penguasaan biokeselamatan dilaksanakan melalui pengumpulan Akta Biokeselamatan 2007. Bagi melaksanakan dan menguasai tersebut, dan berbagai usaha telah dilaksanakan dalam penguasaan biokeselamatan demi melindungi kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, alam sekitar dan ekologi. Pada pagi ini kita akan ada beberapa orang panel yang akan mengupas tentang tajuk yang telah yang akan dibentangkan, dan tidak melembangkan saya dengan izinkan saya untuk memperkenalkan panel forum kita pada pagi ini. Panel pertama kita iaitu Dr. Nurmati binti Adan. Beliau telah memperoleh ijazah Bachelor Honours daripada UM, Master Bioteknologi daripada UPM dan PhD Genetik daripada UKM. Semasa PhD beliau telah membuat kajian dalam bidang bioteknologi tumbuhan dan meliputi transkripsi genetik, pengklonan jin serta culture tissue. Sebelum ini beliau merupakan pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (AFRIN) semenjak 1996 di dalam bidang kejuruteraan genetik dan biologi molekul bagi spesies pokok hutan terutama pokok jati sehingga ke Oktober 2012. Beliau telah dipinjamkan ke Jabatan Biokeselamatan mulai Oktober 2012 dan seterusnya ditempatkan di JBK pada tahun 2017. Beliau adalah pengarah bagi Seksyen Penilaian dan Penyelidikan yang bertindak untuk membuat penilaian risiko bagi setiap permohonan melibatkan organisma hidup yang dibuat sesuai. Sebelum ia dimajukan kepada Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan untuk tujuan lanjut. Beliau juga memantau pelaksanaan penilaian awal dari segi teknikal dan kajian sokongan untuk semua permohonan melibatkan LMO. Di samping itu juga beliau memantau pelaksanaan aktiviti kesedaran biokeselamatan kepada para penyelidik dengan mengadakan biosafety training workshop yang dilaksanakan oleh Seksyen Penilaian dan Penyelidikan. Itu sedikit daripada panel kita, iaitu panel pertama kita. Sekarang kita pergi pula untuk panel kedua kita. Panel kedua kita merupakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azlan bin Zaharuddin. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan mekanikal, ijazah sarjana falsafah sains dan dasar sains dan teknologi, dan ijazah kedoktoran dalam keusahawanan menjurus kepada Green Technology Financing. Beliau memiliki pengalaman kerja selama 23 tahun, merangkumi sektor awam dan juga swasta. Kerjaya awal beliau adalah dalam bidang penyelidikan dan pembangunan di sebuah syarikat multinasional, manakala di sektor awam, di antara tempat beliau telah ditempatkan termasuklah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, KETA, dan telah terlibat secara langsung dalam membangunkan Pelan Hala 7 Teknologi Hijau Negara, Institut Tadbiran Awam Negara Intan, Bukit Kiara di bawah kluster pengajian ekonomi dan kewangan awam, dan terlibat program-program di bawah kluster tersebut termasuklah menguruskan khusus Bitara Intan, iaitu Corporate Director Leadership dan Integrity. Beliau juga telah menerbitkan beberapa artikel berkaitan ekonomi. Sebelum melangkah ke MOSTI, beliau sempat juga menimba pengalaman di Pejabat Daerah Bentong Pahang. Sekarang di MOSTI, beliau ditempatkan di bahagian teknologi strategik dan aplikasi Sains dan Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI pada tahun 2019. Di MOSTI dan telah diamanahkan untuk menyelia dan menguruskan pembangunan teknologi iaitu bioteknologi, teknologi nuklear dan nanoteknologi. Untuk panel ketiga pula, yang kita mempunyai seorang yang berpengalaman luas dalam membuat penilaian risiko iaitu Dr. Rahizan binti Isa. Beliau dilantik sebagai ahli GMAC mulai tahun 2014. Dalam tahun 2020, beliau telah bersara dari Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur. Perkhidmatan melebihi dari 20 tahun sebagai pegawai penyelidik di Unit Bakteriologi Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Beliau mendapat ijazah PhD dalam bidang Medical Microbacteriology dari University College London, UK. Beliau berpengalaman dalam bidang pembiosinosan molekular, penyakit tuberkulosis dan atypical mycobacteria. Di antara pencapaian merupakan penerima pingat dalam penyelidikan paten
dan penerbitan sebagai penulis utama dan bersama. Beliau pernah dilantik sebagai pegawai biokeselamatan di IMR. Beliau berkelayakan dalam professional certification dalam biorisk management, biosecurity, biological waste management dan biosafety cabinet selection, installation dan safe use daripada International Federation of Biosafety Association. Dan akhir sekali, untuk panel keempat kita merupakan yang berusaha Dr. Sheikh Muhammad Saifuddin bin Sheikh Muhammad Saleh. Ialah fellow kanan dan pengarah Pusat Pengajian Sains dan Alam Sekitar, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Beliau juga merupakan ahli Majlis Bioetika Negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Ahli jawatan kuasa panel dakwah, ulama dan ilmuwan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Dan ahli jawatan kuasa panel penasihat strategik Unit Al-Ehwal Islam, Institut Perubatan Perdidikan Termaju, Universiti Sains Malaysia. Beliau merupakan pemegang ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah sains daripada Universiti Malaya. Tumpuan pendidikan beliau termasuklah isu-isu hubungan agama dengan sains, pengajaran dan pembelajaran sains, etika sains dan alam sekitar, dan sejarah sains dan teknologi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita telah melihat biodata ahli-ahli panel kita yang berpengalaman luas. Jadi dengan tidak membuangkan masa, saya ingin menyebut panel pertama kita iaitu Dr. Nurwati binti Adnan untuk membentangkan isu berkenaan dengan perundangan biokeselamatan di Malaysia. Doktor, dipersilakan Doktor. Terima kasih Tuan Director, kepada ahli panel dan juga penonton FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya telah diberi tugasan untuk membincangkan perundangan biokeselamatan di Malaysia. Jadi ingin saya maklumkan di sini bahawa bila kita daripada tajuk forum itu sendiri, iaitu biokeselamatan demi kelestarian alam sekitar. Jadi ingin kita maklumkan apakah itu biokeselamatan dan apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian alam sekitar. So biokeselamatan, bagaimana kita perhatikan dalam noktah perasmian tadi, mengatakan bahawa ianya merujuk kepada kawal selia yang dilakukan bagi mengurang atau menghapuskan risiko, potensi risiko ataupun kesan daripada moden teknologi ke atas kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, alam sekitar dan juga kepelbagaian biologi. Dan seterusnya, bila kita cakap bioteknologi moden ni, ianya adalah satu aktiviti yang melibatkan pengubahsuaian jin daripada suatu organisma lain dimasukkan ke satu organisma lain untuk menghasilkan living modified organism ataupun organisma hidup diubahsuai dan seterusnya, ataupun genetically modified organism diubahsuai secara genetik yang mana ianya akan mempunyai ciri-ciri yang kita kendaki, yang dari segi normal form organisma yang normalnya dia tiada ciri tersebut. Okay, next Faiza. Okay, so kalau kita perhati pula pada kelestarian alam sekitar, apakah maksud kelestarian alam sekitar tersebut? So lestari daripada dalam bahasa pustaka edisi keempat mengatakan bahawa ianya bermaksud tidak berubah-ubah, kekal ataupun tetap. Itu lestari. So bila kita katakan kelestarian sekitar, ia bermaksud bahawa persekitaran yang kekal, bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam. So di sini biokeselamatan cuba mainkan peranan untuk demi kelestarian alam sekitar tersebut. So untuk makluman juga, pada 5 Jun yang lepas 2021, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah merasmikan Plan Strategik KASA berkenaan kelestarian alam sekitar di Malaysia 2020 hingga 2030. So yang mana terdapat 26 inisiatif di dalam plan tersebut. Seperti contohnya sungai bersih, kualiti udara, indeks prestasi alam sekitar Malaysia, MyEP, kecekapan air dan lain-lain lagi. So ada 26 inisiatif yang bertunjangkan kepada 4 tunjang utama, iaitu pengukuhan governance, pertumbuhan hijau,
kerjasama strategi dan juga keterangan sosial. So 4 tujuan utama ini dia meliputi atmosfera udara, hidrosfera air, litosfera darat dan juga biosfera makhluk hidup. So itu 8 sedikit kasar berkenaan kawasan sekitar Indonesia 2020 hingga 2030. Okey, next. Bila kita berkaitan dengan alam sekitar, terdapat beberapa isu utama berkenaan alam sekitar. So saya mengambil contohnya perubahan iklim yang mana ketika ini memang agak diperbincangkan hangat. Ini pun COP26 sedang telah baru saja berlangsung. Yang keduanya isu penggunaan tanah iaitu penebangan ataupun illegal logging yang berluasa menyebabkan berlakunya kerosakan sekitar, pencemaran kimia, contohnya yang berlaku di Sungai Kim, berlakunya pencemaran kimia yang mendatangkan mudarat kepada alam sekitar dan juga kesihatan manusia. Salah satu isu utama alam sekitar berkenaan spesies invasif, ancaman dia. Tetapi isu ini tidak dibincangkan secara terlalu berbanding dengan yang isu-isu yang lain tadi tu. So saya mengambil contoh, saya ingin mengatakan spesies invasif ini. Contohnya siput gondang dan juga rumput miang Meksiko kalau para penonton FB ingat. So saya boleh kalau untuk siput gondang Meksiko ni yang mana dia berasal daripada paya dan sungai di negeri Brazil dan juga Argentina sana, mula dikesan di Malaysia pada tahun 2010 di Kelantan, Kedah, Selangor dan juga di Pahang. Satu ekor siput gondang ni boleh bertelur sebanyak 8,000 biji telur dalam masa setahun. Dan daripada 8,000 biji telur yang dihasilkan tu, 90% boleh survive, boleh membesar dengan cepat dan juga siput gondang ni boleh hidup dengan suburnya, boleh hidup selama 3 tahun. Jadi tujuan asas siput gondang ni baru masuk ke Malaysia adalah sebagai untuk haiwan hiasan dalam akuarium. Tetapi disebabkan ada rakyat Malaysia yang tidak berapa perhatian, dia terlepas. Benda ni terlepas ke alam sekitar dan ianya sekarang ini siput gondang telah menjadi satu rosak yang nombor 1 terutama di sawah padi di Malaysia dan juga di ladang Malaysia. So di mana petani yang boleh mengalami kerugian mencecah RM6,000 bagi 1 meter persegi ladang mereka yang hanya mempunyai 5 ekor siput gondang saja. So dia rugi RM6,000. So yang keduanya, contoh kedua adalah rumput miang Meksiko yang mana rumput ini dia seperti pokok ulam raja tau. So kalau salah silap kita makan begitu. So mula dikesan di Malaysia pada September 2014 iaitu di Ulu Jam, Perak, Kedah dan juga Negeri Sembilan. Rumput Meksiko ni ancaman dia ialah dia boleh mengurangkan hasil pertanian serta ternakan dan seterusnya kerugian besar di samping dia menyebabkan masalah kesihatan yang kronik pada manusia dan juga haiwan yang boleh mendatangkan kematian, menyebabkan kematian. So saya di sini saya bincangkan spesies invasif ni ancamannya. So saya membandingkan GMO seperti juga dengan spesies invasif. Sebab dia ni GMO dia mempunyai trait ataupun ciri yang tidak ada dari segi normal dia, organisma normal dia, ciri tu tak ada tapi kita telah ubah sesuai. So kemungkinan ada risiko terhadap GMO tersebut yang mana seperti pencemaran genetik, risiko dia kalau misalnya kita tidak kawal selia dengan sebaik mungkin, kesan terhadap non-target organism, tidak balas alahan, peningkatan interaksi dalam makanan dan lain-lain lagi. Itu kemungkinan risiko seandainya GMO tersebut tidak dikawal selia dengan sebaiknya. So next. Jadi bila kita telah melihat isu alam sekitar tadi, so saya nak relatekan sebab saya buat perbandingan GMO atau LMO tadi semacam invasive species. So perundangan bagi keselamatan yang ada di peringkat global kita ada Convention on Biological Diversity yang mana Malaysia telah menandatangani treaty pada tahun 1994 dan sekarang ni di Malaysia kita ada dasar kepelbagaian biologi kebangsaan di 2016-2025. Sebelum itu kita ada di KBK 1998.
Dan seterusnya di bawah CBD ni, Convention on Biodiversity, kita ada 2 protokol, iaitu Protocol on Biosafety and also Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. So dekat sini Malaysia sebagai telah menantang treaty kepada Cartagena Protocol on Biosafety pada 2004, dan di bawah Cartagena Protocol ada suplemen Nagoya Protocol on Liability and Redress, tetapi untuk suplemen protokol ini Malaysia masih belum lagi menandatangani protokol tersebut. Okay, so next. So bila kita next, okay. Jadi dekat sini kita perhatikan bila kita tanda tangan Cartagena Protocol on Biosafety pada 2004 tu, so kita kena mewujudkan akta domestik. So, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Akta Berkeselamatan 2007, walaupun akta ini telah diluluskan di Parlimen 2007, tetapi ia berkuasa pada 1 Disember 2009. So, di bawah akta ini telah diwujudkan beberapa peraturan berkeselamatan, iaitu Peraturan Berkeselamatan Kelulusan Pemberitahuan 2010, Peraturan Berkeselamatan Tata Cara Persempilan 2018, dan juga Peraturan Berkeselamatan Perkomponan Kesalahan 2018. So kalau kita perhati pula dengan dasar teknologi kebangsaan, kelas 7 dimaklumkan perlunya pembangunan kerangka kerja peraturan dan perundangan. So Akta Berkeselamatan terletak di bawah kelas 7 ini kerana adanya aktiviti teknologi moden. Dan di BKBK, Dasar Kepemimpinan Kebangsaan 2016-2025, sasaran nombor 12 di mana menjelang 2025 diharapkan agar ada sistem berkeselamatan yang komprehensif, termasuk berkenaan dengan tanggungan dan ganti rugi atau liability beroperasi untuk menguruskan kemungkinan kesan teknologi moden terhadap pemeliharaan dan juga penggunaan biodiversity yang lestari dan juga terhadap kesihatan manusia dan juga haiwan. Next. Okay. So mungkin ada mengatakan bahawa Akta Berkeselamatan ini mungkin akan menghalang untuk mengganggu research ataupun menghalang R&D berkenaan dengan GMO. Tetapi Akta Berkeselamatan adalah suatu akta untuk menubuhkan lembaga berkeselamatan kebangsaan yang bertujuan untuk mengawasi semua aktiviti melibatkan GMO dan juga hasilannya dengan tujuan untuk melindungi kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, alam sekitar dan keperluan biologi. So akta ini juga, Akta Berkeselamatan juga adalah untuk memastikan keseimbangan dalam menghasilkan persekitaran yang, sebab kita ada dasar teknologi kebangsaan yang mana dekat sini ada promote ataupun kita promote modern teknologi. So dan kita ada DKBK untuk kita memastikan kelestarian alam sekitar tu. So Akta Berkeselamatan ini memegang peranan untuk memastikan keseimbangan dalam menghasilkan persekitaran yang membolehkan manfaat diperolehi dari aplikasi bioteknologi moden dalam pada masa yang sama memastikan ia tidak memudaratkan alam sekitar dan juga kesihatan manusia, haiwan dan juga tumbuhan. So next. So bila kita ada akta, so perlunya pematuhan kepada Akta Berkeselamatan di mana semua aktiviti melibatkan LMO, GMO perlu dimaklumkan atau tulisan daripada lembaga Berkeselamatan Kebangsaan, yang mana kalau kita perhatikan untuk bahagian 4 Akta Berkeselamatan, dimaklumkan situ ialah notifikasi atau pemberitahuan. Aktiviti yang terlibat adalah aktiviti untuk kuda antarkawal ataupun aktiviti dalam makmal, dan juga input untuk kuda antarkawal yang mana aktiviti untuk penghasilan menggunakan penghasilan produk menggunakan LMO atau GMO. So yang keduanya untuk R&D uji kaji lapangan, pelepasan ke alam sekitar, begitu juga dengan aktiviti pengkomersialan yang di sini bahagian 3 Akta Berkeselamatan telah menggariskan atau telah mengendaki bahawa semuanya perlu memohon kelulusan daripada lembaga berkeselamatan. So ketidakpatuhan Akta Berkeselamatan akan menyebabkan bila sabit kesalahan, kiranya perseorangan boleh didenda sebanyak RM250,000 atau penjara 5 tahun atau kedua sekali bila sabit kesalahannya, dan juga bila untuk pertubuhan atau syarikat
didenda sebanyak 500,000 bila sabit kesalahan. Itu sekiranya tidak mematuhi Akta Bayar Keselamatan 2007 dalam melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan modern teknologi ataupun JMO. Next. So kawasan yang berkeselamatan di Malaysia ini, kita tahu bahawa masa sekarang ni menteri yang Menteri Alam Sekitar dan Air, KASA, dan juga di bawahnya ada Lembaga Berkeselamatan Kebangsaan yang dipengusikan oleh KSU KASA dan ahli-ahli lembaga, yang mana ahli lembaga ini diwakili daripada beberapa kementerian dan juga pakar berkaitan dengan berkeselamatan. Dan di bawahnya adalah Ketua Pengarah Jabatan Berkeselamatan dan secara langsung Jabatan Berkeselamatan merupakan agensi yang mengawasi berkeselamatan di Malaysia, yang mana Jabatan Berkeselamatan ini mempunyai 3 seksyen, iaitu seksyen penilaian penyelidikan, seksyen korporat dan pengurusan, dan seksyen penguasaan dan pemantauan. So di bawah lembaga ini kita telah menubuhkan jawatankuasa, iaitu Jawatankuasa Penasihat Pengubah Genetik atau GMAG, yang mana jawatankuasa ini telah membantu melaksanakan penilaian risiko semua berkaitan permohonan melibatkan LMO, dan di bawah jawatankuasa GMAG ini telah ditubuhkan 5 jawatankuasa GMAG untuk melaksanakan untuk membantu JBK dalam membuat penilaian risiko dan juga untuk membantu pemantauan temu dan syarat usaha lembaga. Dan sekarang juga Jabatan Berkeselamatan dalam proses menubuhkan jawatankuasa sosioekonomi, yang mana dalam kita membuat penilaian atau sebelum lembaga membuat suatu keputusan berkenaan suatu permohonan, sosioekonomi juga diambil kira dalam membuat keputusan di samping saintifik, maklumat saintifik. So secara direktnya di sini Jabatan Berkeselamatan adalah agensi pengawasi berkeselamatan di Malaysia, yang mana ia boleh website JBK boleh dilayari di www.biosafety.gov.my. Facebook dia boleh .biosafety Malaysia boleh diikuti, dan juga Instagram Biosafety Malaysia, Twitter .my. So saya rasa itu sedikit berkenaan dengan perundangan berkeselamatan di Malaysia, yang mungkin kalau ada soalan mungkin nanti saya boleh jawab. Terima kasih dan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Nawati atas pembentangan tadi. Jadi boleh kita lihat di sini akta yang kita ada sekarang ni, Akta Biokeselamatan 2007, merupakan suatu akta yang boleh dikatakan merupakan satu akta yang sebagai langkah berjaga-jaga dalam kita mengawasi apa-apa saja aktiviti teknologi moden. Jadi seterusnya saya ingin menjemput panel kedua, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Azlan bin Zaharuddin untuk membentangkan tajuk hubung kait biokeselamatan di Malaysia dengan dasar teknologi negara 2.0. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih kepada penonton-penonton di FB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan satu tajuk yang diberi, iaitu hubung kait biokeselamatan dan dasar bioteknologi negara 2.0, DBN 2.0. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, masa saya mula mendapat tajuk ini, saya bukan tajuk yang senang lah kan, bukan tajuk yang senang lah, tapi insya-Allah saya akan cuba untuk memberi penerangan yang terbaik yang saya boleh lah. Okay, next slide please. Daripada segi kandungan daripada segi pembentangan saya akan will cover 5 things lah. Yang pertama, apakah hubung kait biokeselamatan dan DBN 2.0?
trend global di dalam bioteknologi, Malaysia versus the world lah, di mana kita dalam bioteknologi 10 on 10 science technology innovation economy framework dan yang terakhir sekali ada kesimpulan sebagai definisi apakah itu bioteknologi moden. Ini adalah definisi yang saya telah ambil daripada Akta Biokeselamatan 2007 dan saya cuba merungkaikan persoalan ini. Apakah itu hubung kait biokeselamatan dan DBN 2.0? Okay, next. Sebenarnya persoalan ni persoalan yang susah Dia tak mudah kan. Dia memang kena perkara yang yang agak kompleks. It's not a linear equation where 1 + 1 = 2 dan perkara inilah sebenarnya yang kita hidup dalam keadaan di mana perkara-perkara banyak lagi perkara yang semakin kompleks dan dan ini adalah salah satu perkaranya lah kan. Apabila kita tengok perkara yang berkaitan dengan bioteknologi ni kan, ia merupakan salah satu daripada teknologi teras kepada STIE lah. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, STIE ni adalah satu framework di mana kita adunkan sains, teknologi dan innovation bersama dengan ekonomi, dan perkara ini pun sebenarnya telah dipersetujui dan dimasukkan di dalam dokumen RMK 12. Dan bioteknologi juga adalah satu komponen penting dalam 4th Industrial Revolution. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, di mana dalam 4th Industrial Revolution, you have the physical sphere. You have the, bayangkan satu Venn diagram, you have the physical sphere, you have the cyberspace sphere, dan pada masa sama you have the biological space. Jadi tiga-tiga ni lah sebenarnya yang yang sebenarnya yang membuat dunia kita semakin kompleks lah kan. Dan pada masa yang sama seperti mana yang telah dinyatakan oleh rakan panelis saya tadi, kita ada dasar bioteknologi negara 2005 to 2020 So yang itu teras nombor 7 tu dari segi regulatory dan sebagainya, di situlah terletaknya biokeselamatan Dan pada masa yang sama kita ada juga sekarang ni kita dah ada kajian impact to assess actually DBN 2005 and 2020 lah. And from that kajian impact kita sedang membuat kajian untuk DBN 2.0 lah. Dan tak lama lagi akan siap dan kita akan insya-Allah kita akan lancarkan dasar tersebut lah. So that is the complexity behind biotechnology kan. Kalau untuk biokeselamatan kan, dia diperkukuhkan, diperkemaskan dengan adanya akta lah kan, Akta 2007 kan. Manakala kita berbagi cerita tentang kelestarian alam sekitar ni, ia adalah benda yang so kompleks kan. Everybody is talking about SDGs, everybody is talking about climate change kan. Saya mempunyai sedikit yang panggil soft spot lah apabila kita bercerita tentang kelestarian alam sekitar ni. By virtue saya pernah berkhidmat di Kementerian Tenaga melihat kepada dasar teknologi hijau So that is hand in hand how we use technology actually to mitigate the impacts and the effects of climate change. So saya rasa kan apabila membicarakan tentang perkara ini, hubung kait between biokeselamatan yang kalau ikut tajuk forum ni pun sebagai tonggak kepada kelestarian alam sekitar kan, it is something yang very complex. Dan saya di sini saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada pihak JBK kerana mengadakan forum ini supaya kita dapat sama-sama faham dan juga dapat mencapai satu kesedaran lah mengenai isu-isu inilah kan. So dia punya daripada segi hubung kait ni, saya akan cuba jawab dalam my preceding slides lah. Di mana kita akan lihat
apa trend-trend terkini bioteknologi dan akhirnya saya akan simpulkan di mana kita cuba jawab soalan ini. Okay, next slide please. Okay, kalau kita tengok dari segi trend global dalam bioteknologi pada tahun 2021, kita nampak satu perkembangan yang pesat dalam subsektor pertanian dan industri. Dan di situ kan, kita nampak yang bahawa inovasi melalui teknologi kan telah berjaya membantu hasil tanaman, mengurangkan penggunaan racun perosak dan sebagainya lah. Basically, technology is an enabler to help people. Dan salah satu daripada perkara yang kita bayangkan, yang kita nak untuk bioteknologi ni ialah supaya kita dapat mencapai satu wealth creation ataupun at the same time dapat menolong rakyat lah dalam pelbagai perkara lah kan. Dan kita nampak lagi trend dalam global iaitu peningkatan penyebaran global terhadap penyakit kronik kan. Dan kita pun sedar bahawa ini is in close relation with what we are facing right now, which is COVID-19 lah. Dan kita nampak yang sekarang ni kan, we are going towards aging society lah. Perluasan sistem penjagaan kesihatan di negara membangun di mana sekarang ni kan, kalau kita tengok suplemen ataupun ubat-ubatan yang untuk mengekalkan keremajaan lah, more or less lah kan. Everybody wants to, as we become an aging society, kalau kita tengok statistical table ataupun kita tengok population table daripada DOSEM, kita akan nampak slowly that Malaysia is also going towards that, which is an aging society kan. So maknanya sekarang ni pun that is where produk-produk biopharmaceutical will come into play lah, which relates back to biotechnology and also biokeselamatan. And we see that terdapat pelaburan tinggi dalam R&D bioteknologi kan. So yang perkara ini pun kita pun dapat tengoklah perkara yang penting, and that is particularly one of the reasons why kenapa kita letakkan bioteknologi sebagai salah satu daripada teknologi teras di bawah STIE. Dan kita tengok banyak sekarang ni dari segi trend iaitu peningkatan kejayaan dalam inovasi bioteknologi. Kita especially nampak yang this is all skewed towards health related and okay, next. Okay, sekarang ni slide yang saya sedang kongsikan untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kita nampak yang bahawa negara-negara Malaysia versus the world lah. Basically this is a benchmarking exercise lah. Di mana kita sekarang? So we have our DBN and DBN 2.0 is coming up. We have around 258 syarikat Bionexus. Bionexus companies ni are basically companies yang memang buat bioteknologi. And in terms of the market size yang kita ada di Malaysia is banyak 360 juta. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Australia, Korea, Singapore kan, kita nampak yang bahawa in terms of the market size tu is tremendous kan. Kalau kita ambil negara yang kecil seperti Singapore kan, kita nampak bahawa market dia tu is around 12 billion tu kan. Di mana terdapat 330 firma bioteknologi kan. Dan di sini kan kita nampak kan the potential for what I'm trying to say is the takeaway from this slide is biotechnology is big. You look at the global trends yang saya tunjuk yang slide sebelum ni, you tengok yang yang sekarang ni, kita tengok balik pula yang slide yang sekarang ini, biotechnology is big. Di mana nilai global bagi industri bioteknologi adalah sebanyak USD 133.6 bilion. This is projection unjuran untuk 2024 kan. So there's a very big increase dan kita nampak negara-negara maju sudah sedia kehadapan dalam aspek nilai yang dijana oleh biotechnology. Kini we need to focus lah, reaffirm our focus so that we do not leave this train lah kan. This train doesn't leave us behind. Sebab kalau tengok pun asal usul daripada DBN 2005 dan 2020 adalah untuk for biotechnology kan, with all our biodiversity, dengan kekayaan biodiversity kita semua ni, is for Malaysia to actually to create wealth for Malaysia kan. So the socio-economic component is there dan kita tidak boleh lari daripada perkara ini lah.
Okay, next. Okay, inilah 10 on 10 my STIE yang saya nyatakan sebelum ini, iaitu satu framework di mana kalau kita tengok y-axis-nya we have the science and technology drivers, yang di mana yang di bawah ialah biosciences teknologi. Bukan bawah tu bermakna tidak penting dan di atas di x-axis-nya we have the Malaysian socio-economic drivers. So setiap satu daripada biosciences ni, teknologi ni akan menyumbang kepada 10 socio-economic drivers yang kita dapati melalui kajian lah kan, bersama dengan ASM. So yang itu yang sebenarnya dia punya yang perlu yang kita tengok intricacies ni lah, yang dia punya orang panggil di mana letaknya bioteknologi ni dalam pembangunan negara lah. Okay, next. Okay, di sini setelah kita tengok kita bermula dengan persoalan apakah hubung kait keselamatan, biokeselamatan dan DBN 2.0. Kita tengok trend global dan juga trend global dalam bioteknologi pada tahun ini. Kita tengok daripada segi market size, what biotechnology can bring. Dan kita tengok sekarang ni bahawa teknologi is not just technology but also as an economic generator for the nation. Jadi kita nampak kepentingan bioteknologi tu kan. Cuma sekarang ni di manakah sebenarnya hubung kait di antara bioteknologi dalam konteks DBN 2.0 yang masih sebenarnya dalam kajian dan juga biokeselamatan dengan kelestarian alam sekitar. So di situlah salah satu daripada komponen yang penting ialah daripada segi keseimbangan lah. Seperti rakan panelis saya yang pertama yang sebutkan tadi, keseimbangan kan. Sebab kita kena faham, walaupun saya rasa ramai di depan saya inilah yang secara virtual ni adalah juga mak ayah. Ada jugalah menjadi anak, menjadi mak ayah, menjadi suami, menjadi isteri kan. Jadi walaupun kita bercerita tentang dasar, tapi kita kena seimbangkan supaya kita dapat merakyatkan dasar apa yang kita buat. Put yourselves in the shoes of others when you actually do policies. So dari segi konteks DBN 2.0 tu, kita kena faham apa yang sebenarnya the best for the nation. And I think the first panelist rightly said just now that the balance is very important lah kan. Sebab saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan there's this book yang saya suka lah. It was written by Alvin Toffler and Heidi Toffler. They are known futurists. Futurist ni bukan dia orang tidak nasib Dia boleh tengok dia foresighting lah. Dia suka buat foresighting exercise. So dia salah satu buku yang dia tulis is Revolutionary Wealth. Dan dalam buku tersebut dia ada menceritakan yang bahawa kalau daripada segi perubahan atau apabila sesuatu perkara datang ataupun perubahan yang berlaku akibat teknologi disruptors ni dia akan usually businesses, perniagaan, syarikat, dia akan jauh ke depan. Dan tapi yang akan lambat ni biasanya ada is the changes in terms of regulations kan. Tetapi dalam kita mengikuti perkara ini mesti ada keseimbangan dia. We cannot afford to lose kan. We cannot afford to lose to actually embrace whatever changes yang ada. Sebab dalam dunia global macam ni kita mungkin akan ketinggalan. Tapi pada masa yang sama bukan bermakna semua yang ada di luar tu baguslah kan. So there must be a balance, there must be a connection. There must be what you call this close engagement between technology and also regulation. Kan?
between bioteknologi and biokeselamatan. And that is the reason why kan, apabila kita menerima jemputan untuk menjadi speaker dalam forum-forum macam ni, perkara inilah sebenarnya yang kita harapkan kita dapat menunjukkan kebersamaan kita dalam kita menuju not only kepada pembangunan negara, tetapi kepada kelestarian alam sekitar secara keseluruhannya. Saya rasa setakat itu saja daripada saya, Tuan Moderator dan kawan-kawan di Facebook. Saya kalau ada apa-apa soalan nanti mungkin later on lah. So setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Muhammad Azlan di atas pembentangan tadi. Kalau kita lihat daripada pembentangan tadi, kita boleh simpulkan bahawa hubung kait biokeselamatan dan dasar bioteknologi negara ini adalah merupakan satu benda yang sangat kompleks. Dan ianya mestilah, kata orang tadi, mesti mempunyai satu balance dan connection antara bioteknologi dan regulator itu mesti ada supaya ianya boleh bergerak seiring. Jadi kita telah mendengar berkenaan dengan perundangan dan kita ada dengar pasal dengan dasar. Jadi kita sekarang ni kita pergi pula ke on the ground pula, macam mana penyelidikan yang berkenaan dengan teknologi moden ini dilaksanakan. Jadi saya dengan ini menjemput panel kita yang ketiga, iaitu Yang Berusaha Dr. Raizan binti Isa, yang akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kepentingan biokeselamatan dalam menjalankan penyelidikan bioteknologi moden. Dipersilakan Doktor. Okay. Saya mengucapkan terima kasih kepada Encik George dan kepada Jabatan Biokeselamatan kerana menjemput saya sebagai panelis. Dan saya punya ni memang on the ground, because macam mana kita nak applykan biokeselamatan dalam menjalankan penyelidikan bioteknologi moden. So it's really on the ground. So I do not know. I hope that this presentation will really give the audience on how to approach this biotechnology moden ke dalam penyelidikan. And also walaupun tajuk dia dalam bahasa Melayu, tapi saya memohon maaf, saya terpaksa melakukannya dalam perbincangan dalam bahasa Inggeris. Okay, the first slide. Okay, this I will just give you in a case study, because these are two of my previous topic when I was working as a researcher in IMR. So one was characterization of specific microRNA, HSA, MIR, a few of them in latent tuberculosis infection among healthcare workers. And then number 2, identification of novel genes and proteins in host pathogen interactions in pulmonary tuberculosis and healthcare contact. So these two things, so how do I apply the biotechnology when I want to start off these two research? So the next slide, please. Okay, the most important thing is just that when you say about new biotechnology, how are you going to do this? So the way that I was thinking about is just that we will have to do the risk assessment, and also how do we fill out the risk assessment matrix, because usually for us in the notification, you will have to fill out Form E. So that is how you're going to do the risk assessment matrix. Well, so once you did, it's just that the first thing is you have to do the risk assessment. Then only you can do the risk management. Then you can fill out the risk assessment matrix. Next slide, please. So how to do this biosafety? There are principles and practices that will help us in how do we do to control our research. The first part will be the administrative control, engineering control, standard operating procedures, personal protection controls. All these controls will help us
in doing our research, and also that we confirm to the biosafety requirement. So the first part, we will go on administrative control. Next slide, please. So what are the administrative controls? The important thing is the training of personnel. And then the second part is the access control. Then the levels of laboratory, guidelines for transportation of infectious material or the LMO, and also waste decontamination, disposal, and management. So the training, it will depend on you are having a good laboratory practice. So it expands from that laboratory practices. And then there are certain things that it is needed in the training. For example, if you are going to use some kind of vectors, so you will need to have the training. And then the second part, the access control, usually for the biosafety, the lab will have to be, the experiment will have to be done in a biolab safety level 2, where you can really control the access, but it can be done in laboratory safety 1, level 1. So this level will also depend on the either the organism or the plant, but it will be having a good guide if we can refer to the risk group under the WHO if you're working with pathogens. And also, once you have your infectious material or if you have your LMO, you will have to be sure that you are doing your transportation. You really take care of that transportation. And next will be the waste decontamination, disposal, and management. So all this is under administrative control. So that is one part. The next slide, please. Then the engineering control. This is important because this is the place that we do most of our work. So the lab must be properly maintained and checked. Lab equipment must be maintained, calibrated, and also checked. Then the storage and inventory systems are in place. Then disposal of biomaterials is available and maintained. This is for the engineering control. So the third one, next slide please, is the SOP. So there are generic procedures and then there are specific procedures. Generic procedure will be transportation, autoclaving, but specific procedure will depend on the biotechnology modern techniques that we are using. For example, are we using extraction kit for using a commercial kit or is it an in-house? Then extraction of RNA using commercial kit B. So all this, when we are doing this, we will have to do the control, we will have to do the assessment. Next slide, please. Then personal protection control. This is important because we as a personnel, we have to protect ourselves. So we will have to have a critical barrier for protection against exposure. This is just the personal protection control. Besides that, we also have the access control where it was already in the administrative control where the access is controlled. This is our control for the personnel. Example, the respirators, goggle, glove, lab coat, mask, hand sanitizer. So those are all personal protection control. Next slide, please. Okay, this is, I will do an example on how to do the risk assessment. So my title before that was just to prevent or reduce risk of laboratory associated infections or accidental or unintentional release of agent, toxin or DNA, RNA or rDNA to ensure health for the workers and others. So my aim when I did the risk assessment, it is to prevent or to reduce laboratory associated infection. This is important. Next slide, please. So I will have to think about the component of the risk assessment. First, I will have to identify the hazard.
Then once you have identified the hazard, I will have to think about what could go wrong. Well, how could harm occur? Then when you think about that, you can see the arrow, it will go to identify risk. But sometimes there is no risk identified, which is impossible. So usually there is a risk. So when we identify the risk, we have to think how serious could harm be. So that means the consequences of the assessment. Then the second part will be the likelihood assessment. How likely is harm to occur? And then what is the level of the risk? The risk estimation. So we have to risk them. Is it very risky, or is it just mild, or it is very, very risky? Next slide, please. Then the hazard in my research, previous research, because I was using molecular method, either using the commercial kit, so and the probability of adverse effect on the personnel. That was the I identified the hazard as, because I didn't do any genetic modification on the organism isolator. Next slide, please. Then identification of hazard. So the different sub-functions and relevant risk affecting must be considered one by one. For my case, it was for the specimen because they are human specimens. Then the instrument maintenance, the reagent performing the test, the environment, as well as testing personnel training and competency. So those are the identified hazard. Next slide, please. I will also, because I was working with Mycobacterium tuberculosis, they are risk group 3. So while I have to consider the bacillary load of materials, am I working on specimen or am I working on cultures? Viability of the bacilli. Then the material handled is prone to generate aerosol. And the number of maneuvers generating infectious aerosols for each technique. And the workload of lab, epidemiological characteristic of patient, and then also physical fitness of lab workers. So all this must be in my risk assessment. Next slide, please. So when I have all this, I can do either in this form. This is called the fishbone. So we identify each of them. One is the specimen. Number 2 is the testing personnel. So under the specimen, then I will have to think, I will have to take care of the patient ID, collection, temperature, storage. Then the testing personnel. Number 3 will be the reagents. Number 4 will be the lab itself. Number 5 is the test system. And then finally, because this one, I have already identified the hazard, then the important thing is just that my result is correct. I do not want to have a false negative or a false positive result. Next slide, please. This one is how we fill out the form in the form E. This is the risk matrix. So there are 4 items. Hazard will be identified for signs of genetic modification, administrative policy, people and practices, containment integrity, or is there a special risk unit to the notification? Then under the hazard, there is, from the hazard itself, there is the identification of potential hazard, comment on risk, and then also risk management by applicant. So since I didn't do any genetic modification on Mycobacterium tuberculosis, and then I was working on strain which is susceptible to first-line antibiotic. And then the risk management taken was that it was all done in a BSL-2 facilities. And the samples and the culture are decontaminated after the experiment. Then under the hazard admin policy, people and practices, there are the clinical samples, the RNA extraction kit, the PCR technique. When I comment on the risk, this was the cross-contamination of the clinical samples. We cannot have any, let's say the sample is from
sample is from patient A. We have to make sure that it is traceable to patient A. We do not cross-contaminate with patient B. So this is important on the personnel, so they must be trained. And then containment integrity, we are doing in the lab considered as BSL2 lab. And then the specimens are processed in a biosafety cabinet, and also the entry to the lab are authorized to personnel only. So I hope that, I know it is really difficult to pick up the idea on risk assessment, risk management, but I hope it will help the viewers on how can we combine the biosafety into our research. Okay, thank you. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Rahizan di atas perkongsian yang bertajuk kepentingan biokeselamatan dalam menjalankan penyelidikan teknologi moden. Daripada pembentangan tadi, kita boleh lihat bahawa setiap penyelidikan yang melibatkan teknologi moden bukan suatu tugasan yang mudah. Banyak perkara yang perlu kita ambil kira apabila kita hendak membuat penyelidikan yang berkenaan dengan teknologi moden. Risiko perlu dilakukan sebelum kita memulakan setiap penyelidikan. Jadi benda-benda inilah yang perlu kita ambil kira semasa kita nak buat penyelidikan teknologi moden bagi membolehkan tiada risikonya yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia, alam sekeliling kita dan seterusnya menjaga alam sekitar. Jadi untuk pembentangan terakhir iaitu panel keempat kita iaitu Yang Berusaha Dr. Sheikh Muhammad Saifuddin. Beliau akan membentangkan pertimbangan sosioekonomi dalam aspek kawasedia biokeselamatan demi kelestarian alam sekitar. Jadi pembentangan kita yang terakhir ini yang akan mengupas bagaimana peranan sosioekonomi itu diambil kira bagi membolehkan kawasedia biokeselamatan itu atas kepentingan untuk alam sekitar kita. Yang Berusaha Doktor, saya serahkan untuk pendengar seterusnya Dr. Saifuddin, Syekh Saifuddin. Terima kasih Tuan Moderator, barisan panel yang saya hormati, juga penonton-penonton forum ini yang mengikuti menerusi Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua dan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Jabatan Biokeselamatan atas jemputan untuk saya bersama-sama dalam forum yang saya kira satu perbincangan yang penting kerana kita melihat kepada aspek biokeselamatan dalam usaha kita untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam sekitar. Baik, saya telah diberikan amanah untuk menyampaikan tajuk pertimbangan sosioekonomi dalam aspek kawasedia biokeselamatan demi kelestarian alam sekitar. InsyaAllah dalam masa yang diperuntukkan kepada saya ini, saya akan cuba untuk kongsikan sedikit pandangan saya berkenaan dengan isu ini atau perkara ini yang sedikit sebanyak juga ada disebut secara ringkas oleh panel yang pertama tadi iaitu Dr. Nurwati berkenaan dengan usaha untuk melibatkan juga perbincangan ataupun pertimbangan sosioekonomi dalam aspek kawasedia biokeselamatan. Baik, slide berikutnya. Sedikit latar belakang untuk kita letakkan perkara ini dari dalam satu perspektif sejarah ataupun perspektif garis masa perkembangan-perkembangan yang telah berlaku. Kalau kita lihat, dan saya rasa ramai daripada kita yang maklum bahawa Malaysia ialah salah satu daripada 12 negara mega biodiversity di dunia. Dan pada tahun 1998, seperti yang disebutkan oleh ahli-ahli panel sebelum ini, dasar kepelbagaian biologi kebangsaan telah dilancarkan, antara lain menekankan aspek penggunaan sumber biologi secara mampan, antaranya melalui bioteknologi. Dan dasar ini juga menegaskan keperluan kerangka perundangan bagi mengawal selia
aspek biokeselamatan. Dan susulan daripada itu, Malaysia menandatangani Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention of Biological Diversity pada tahun 2000 sebelum diratifikasi pada tahun 2003. Seterusnya, kalau kita lihat kepada Cartagena Protocol on Biosafety ini, ada satu artikel khusus, artikel 26 paragraf 1 atau perkara 1 yang memberikan hak kepada negara untuk mengambil kira pertimbangan sosioekonomi yang timbul daripada kesan organisma diubah suai hidup atau LMO ke atas pemeliharaan dan kelestarian biodiversity dalam membuat keputusan berkaitan pengimportan LMO. Slide seterusnya. Secara khusus kalau kita lihat pada artikel 26 para 1 CPB ini, ayat yang digunakan, the parties in reaching a decision on import under this protocol or under its domestic measures implementing the protocol. Frasa itu memberi maksud yang biasa ditafsirkan sebagai bahawa keputusan ini hanya berkait dengan import atau kepentingan negara. Kemudian may take into account, bermaksud perkara ini dilakukan secara sukarela, bukan mandatory, consistent with their international obligations, yang bermaksud bahawa negara perlu memberikan perhatian kepada perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, misalnya yang melibatkan WTO tetapi tidak terhad kepada itu. Socio-economic considerations arising from the impact of living modified organisms on the conservation and sustainable use of biological diversity, yang membawa maksud bahawa fokus khusus diberikan kepada aspek pemeliharaan dan penggunaan secara lestari dan melihat kepada aspek causality, sebab dan akibat, especially with regard to the value of biological diversity to indigenous and local communities, yang membawa maksud kesan jelas ke atas kumpulan khusus tertentu. Slide berikutnya. Jadi kalau kita tengok artikel 26 para 1 CPB ini kelihatan hanya membataskan skop pertimbangan sosioekonomi hanya kepada pertama, pemeliharaan dan kelestarian sumber biologi di kawasan yang tidak didiami atau kawasan yang didiami oleh penduduk asli atau komuniti tempatan. Yang kedua, fokus juga diberikan kepada kehilangan akses kepada sumber genetik atau sumber asli disebabkan kehilangan biodiversity yang sebelumnya boleh dimanfaatkan oleh penduduk asli atau komuniti tempatan. Dan yang ketiga, kehilangan ilmu, budaya, tradisi dan amalan tempatan ataupun local knowledge atau local wisdom disebabkan oleh kehilangan biodiversity. Slide berikutnya. Tetapi yang menarik kalau kita lihat artikel 26 para 1 CPB juga tidak memberikan satu takrif khusus kepada sosioekonomi. Jadi disebabkan perkara ini terdapat ruang yang luas bagi pentafsiran istilah sosioekonomi dalam konteks kawaselia biokeselamatan. Seterusnya. Bagaimanapun negara boleh memasukkan sebarang pertimbangan sosioekonomi ke dalam peraturan pengawasaliaan LMO di peringkat kebangsaan, selain daripada yang disebut dengan jelas dalam artikel 26 para 1 CPB, selagi mana perkara ini tidak melanggar sebarang perjanjian antarabangsa yang telah ditandatangani. Pertimbangan sosioekonomi adalah penting bagi keputusan biokeselamatan di peringkat kebangsaan, bukan hanya melibatkan pergerakan rentas sempadan LMO. Jadi maknanya walaupun kalau kita tengok kepada artikel 26 para 1 CPB itu menyebut tentang import, tetapi hakikatnya apabila membicarakan tentang aspek sosioekonomi, ia juga perlu dilihat dalam konteks kepentingannya dalam membuat keputusan berkaitan biokeselamatan di dalam konteks tempatan ataupun dalam konteks dalam negara. Seterusnya. Jadi selaras dengan artikel 26 para 1 CPB ini, Seksyen 35 Akta Biokeselamatan 2007 memperuntukkan perkara 35 ini merujuk kepada pembuatan keputusan oleh lembaga atau menteri yang disebut dalam akta tersebut. Lembaga atau menteri tidak boleh dihalang daripada membuat keputusan yang sesuai di bawah bahagian 3 atau bahagian 4 jika terdapat kekurangan kepastian saintifik disebabkan oleh maklumat dan pengetahuan saintifik yang berkaitan tidak mencukupi berkenaan dengan takat kesan buruk yang berpotensi bagi organisma diubah suai yang hidup atau hasilan organisma sedemikian terhadap kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, alam sekitar dan kepelbagaian biologi, dan boleh juga mengambil kira pertimbangan sosioekonomi. Jadi pertimbangan sosioekonomi ini ada disebut dalam Seksyen 35 Akta Biokeselamatan 2007.
Seterusnya. Dan untuk memperjelaskan lagi apa yang disebut dalam Seksyen 35 Akta Bayi Keselamatan ini, maka telah diperkenalkan Seksyen 25 Peraturan-Peraturan Bayi Keselamatan Kelulusan dan Pemberitahuan 2010 yang menyebut bahawa lembaga atau menteri dalam mengambil kira pertimbangan sosio-ekonomi menurut Seksyen 35 Akta boleh mempertimbangkan pertama, perubahan dalam pola sosial dan ekonomi yang sedia ada dan punca pendapatan masyarakat yang mungkin terjejas oleh kemasukan organisme diubah suai yang hidup atau hasilan organisme sedemikian, dan B, kesan kepada nilai agama, sosial, budaya dan etika masyarakat yang berbangkit daripada penggunaan atau pelepasan organisme diubah suai yang hidup atau hasilan organisme sedemikian. Jadi Seksyen 25 Peraturan-Peraturan Bayi Keselamatan Kelulusan dan Pemberitahuan 2010 ini memberikan perincian ataupun pendetailan yang lebih jelas berkaitan dengan apa yang disebut tentang pertimbangan sosioekonomi dalam Seksyen 35 Akta Bayi Keselamatan. Seterusnya. Jadi kalau kita tengok pertimbangan sosioekonomi ini boleh diambil kira dalam sekurang-kurangnya 4 fasa dalam membuat keputusan berkaitan bayi keselamatan. Yang pertamanya semasa pembangunan peraturan pengawal seliaan bayi keselamatan kebangsaan, aspek sosioekonomi boleh diambil kira. Yang kedua semasa penilaian risiko berkaitan dengan LMO, akta pertimbangan baik sosioekonomi juga boleh diambil kira. Fasa yang ketiga adalah selepas penilaian risiko LMO dibuat dan apabila pengurusan risiko dilaksanakan, waktu itu juga kita boleh ambil kira pertimbangan sosioekonomi. Dan akhir sekali semasa rayuan, penilaian semula atau pembaharuan kebenaran, pertimbangan sosioekonomi juga perlu dan boleh diambil kira pada waktu itu. Seterusnya. Dalam konteks ini, apabila kita nak memasukkan pertimbangan sosioekonomi, pasti akan ada pro dan kontra. Pandangan-pandangan yang melihat bahawa pertimbangan sosioekonomi sebagai satu perkara yang merencatkan aktiviti kawal selia memang ada. Antaranya, pertimbangan sosioekonomi ini dilihat sebagai satu usaha untuk menolak teknologi pengubahsuaian genetik tanpa asas yang jelas. Kerana pertimbangan sosioekonomi seringkali dilihat sebagai satu perkara yang subjektif dan juga kontekstual. Dan berbeza mengikut tempat dan juga masa serta suasana. Yang keduanya telah saya sebutkan tadi, satu isu yang besar adalah ketiadaan takrif jelas sosioekonomi yang dilihat sebagai satu perkara yang menggugat pembangunan dan pemindahan teknologi. Tetapi waktu yang sama kita juga maklum ada kebaikan kalau kita masukkan pertimbangan sosioekonomi dalam aspek kawal selia bayi keselamatan. Yang pertama, dia penting untuk menjaga kesan negatif produk ubah suai genetik ke atas penduduk asli dan komuniti tempatan, dan juga merupakan satu pendekatan yang bersifat berhati-hati bagi menjaga kepentingan etika, falsafah dan agama masyarakat setempat. Dan kita juga boleh melihat bahawa kalau pertimbangan sosioekonomi ini diambil kira, ia juga dapat membantu memberi keyakinan kepada produk-produk hasil daripada ubah suai genetik. Seterusnya. Jadi kalau kita nak fokus kepada isu sosioekonomi yang nak diberikan pertimbangan memang banyak sebenarnya. Saya senaraikan ada lebih kurang 12 di situ. Secara ringkas, antara isu yang perlu diberikan perhatian dalam konteks pertimbangan sosioekonomi adalah isu consent ataupun keizinan. Juga ada isu berkaitan dengan uji kaji ke atas haiwan. Ini merujuk kepada animal rights. Kemudian akses kepada maklumat dan manfaat teknologi khususnya kepada masyarakat setempat. Juga aspek dan juga isu otonomi dalam membuat keputusan berkaitan dengan teknologi yang digunakan yang berkait dengan etika dalam pilihan teknologi. Kemudian aspek keterlibatan dalam pembangunan pengetahuan dan juga teknologi yang berkait juga dengan isu harta intelek ataupun intellectual property, yang juga berkait dengan isu monopoli teknologi dan pemindahan teknologi. Satu isu yang saya kira juga penting untuk diberikan perhatian adalah aspek insentif dalam menggalakkan keterlibatan misalnya komuniti tempatan dalam penggunaan ataupun pemindahan teknologi ini, kerana perkara ini berkait dengan isu integriti yang saya kira perlu kita berikan perhatian. Juga isu berkaitan dengan etika alam sekitar, isu pelabelan produk-produk ubah suai genetik, dan juga dalam konteks masyarakat Islam, isu status halal produk-produk ubah suai genetik. Ini sebahagian daripada
isu-isu yang boleh kita berikan perhatian dalam membuat pertimbangan sosioekonomi dalam aspek kawal sedia biokeselamatan. Seterusnya. Baik, dalam konteks Malaysia, kalau kita nak libatkan pertimbangan sosioekonomi ini, kita kena berikan perhatian supaya kita wujudkan keseimbangan, supaya kesemua kepentingan-kepentingan ini dapat kita jaga. Yang pertama, keutamaan negara, terutamanya dalam memacu pembangunan ekonomi dan juga teknologi. Juga matlamat industri yang terlibat, yang pastinya mereka telah melaburkan sejumlah dana yang besar untuk membangunkan satu teknologi. Jadi kepentingan mereka juga kita perlu jaga. Waktu yang sama juga keperluan perundangan juga perlu kita berikan perhatian. Perlindungan pengguna pastinya kita tidak boleh abaikan. Dan dalam konteks negara seperti Malaysia, pemeliharaan kepentingan agama, sensitiviti agama juga kita tidak boleh kesampingkan. Jadi ini 5 perkara yang perlu kita berikan perhatian dalam membuat pertimbangan sosioekonomi dalam aspek kawal selia biokeselamatan, supaya kelima-lima kepentingan ini sebaik mungkin, sedapat mungkin kita cuba jaga untuk wujudkan satu keseimbangan yang boleh memberikan kebaikan dan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Seterusnya. Jadi atas sebab itu, saya berpandangan bahawa penglibatan semua pihak berkepentingan berkaitan dengan isu biokeselamatan amat diperlukan untuk kita capai keseimbangan yang kita hajatkan. Dan untuk itu, sains dan teknologi saya rasa kita perlu lihat sebagai satu social enterprise atau perusahaan yang melibatkan semua ahli masyarakat dan bukannya aktiviti yang eksklusif kepada saintis semata-mata. Memang saintis yang terlibat dalam aspek penyelidikan dan pembangunan. Tetapi apabila sampai ke peringkat berikutnya, pengkomersialan untuk digunakan dalam masyarakat, dia akan melibatkan semua lapisan masyarakat dan pastinya kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang teknologi yang digunakan itu amat penting. Jadi sebab itulah bagi saya kita perlu mengambil pendekatan science as a social enterprise untuk memastikan agar keterlibatan semua pihak yang berkepentingan itu dapat kita libatkan untuk mewujudkan keseimbangan yang kita mahukan. Seterusnya. Baik, pertimbangan sosioekonomi ini bagi saya adalah satu alat atau satu tool yang kuat untuk penilaian teknologi baru. Sebenarnya untuk sebarang teknologi, bukan saja semata-mata teknologi pengubahsaian genetik. Bagaimanapun yang menjadi cabaran bagi kita ialah kita perlukan satu piawaian dan garis panduan sosioekonomi yang jelas yang perlu dibangunkan sebagai rujukan dalam kita nak menjalankan pertimbangan sosioekonomi ini. Dan 3 perkara yang saya rasa perlu kita wujudkan adalah berkaitan dengan metodologi, iaitu metodologi dalam penilaian isu-isu sosioekonomi dalam membuat pertimbangan berkaitan kawal selia biokeselamatan. Yang keduanya, garis masa ataupun timeline bagi yang ini juga perlu jelas. Bagi pelaksanaan pertimbangan sosioekonomi, kita tidak mahu misalnya pertimbangan sosioekonomi ini mengambil masa yang terlalu lama sehingga menjejaskan sebarang aspek penguasaliaan. Dan yang ketiga, prosedur membuat keputusan juga perlu jelas bagi melihat bagaimana pertimbangan sosioekonomi ini perlu diambil kira dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan biokeselamatan. Baik, seterusnya. Ada 4 poin lah yang boleh saya buat sebagai kesimpulan. Yang pertama, mengambil kira pertimbangan sosioekonomi dalam membuat keputusan berkenaan biokeselamatan ialah satu langkah yang tepat ke arah membuat keputusan secara inklusif. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mahu aktiviti sains ini dilihat sebagai satu aktiviti yang eksklusif, hanya melibatkan golongan tertentu sahaja. Yang kedua, cabaran ke arah memantapkan pelaksanaan perkara ini akan dapat diatasi dengan mewujudkan piawaian dan garis panduan sosioekonomi yang jelas. Yang ketiga, pertimbangan sosioekonomi dalam proses membuat keputusan biokeselamatan dapat memberi keyakinan kepada semua pihak berkepentingan terhadap teknologi dan produk ubahsuai genetik. Dan akhir sekali, pertimbangan sosioekonomi juga dapat memelihara kelestarian alam di samping memastikan hak semua pihak terpelihara. Baik, saya rasa itu saja Tuan Moderator. Slide berikutnya hanya sekadar rujukan yang saya gunakan untuk menyediakan pembentangan hari ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas undangan ini dan semoga apa yang dikongsikan ini memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Besar Dr. Atas
pembentangan sebentar tadi, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pertimbangan sosioekonomi merupakan perkara yang telah dinyatakan dalam akta kita, iaitu Akta Biokeselamatan 2007 di bawah Seksyen 35 dan seterusnya, yang diperjelaskan lagi di bawah Peraturan Biokeselamatan Kelulusan dan Pemberitahuan 2010 di Peraturan 25, di mana pertimbangan sosioekonomi perlu juga digunapakai dalam membuat sebarang pertimbangan untuk meluluskan permohonan kelulusan dan pemberitahuan. Jadi seterusnya kita akan balik ke sesi perbincangan, iaitu soal jawab ke atas pembentangan yang telah diberikan. Jadi soalan saya pertama, mungkin pihak para hadirin boleh juga mengajukan soalan di dalam Facebook. Boleh type di dalam Facebook dan kita akan ada kita punya sekretariat yang akan mengambil soalan tersebut dan kita akan jawab setakat mana yang mampulah. Jadi saya ada satu soalan kepada Dr. Yang Berusaha Dr. Nurwati berkenaan dengan perundangan biokeselamatan di Malaysia. Jadi Doktor, tadi kita telah melihat kita ada Akta Biokeselamatan 2007 di mana akta itu diwujudkan untuk mengawaslia setiap aktiviti bioteknologi moden di Malaysia. Jadi bagaimana pula apabila setiap permohonan yang dikemukakan ianya perlu dinilai, dan bagaimana pula dari segi keputusan, bagaimanakah pihak keputusan pelepasan permohonan itu dilaksanakan di peringkat lembaga biokeselamatan itu sendiri, Doktor? Macam mana, Doktor? Boleh tolong Doktor terangkan serba sedikit macam mana keputusan itu dilaksanakan di peringkat lembaga biokeselamatan kebangsaan? Okay, terima kasih Pak Josh atas pertanyaan tersebut. Untuk makluman semua yang melihat forum ini, untuk makluman dalam pembentangan saya tadi, saya maklumkan bahagian 3 Akta Biokeselamatan dia fokus kepada kelulusan, iaitu untuk aktiviti LMO yang melibatkan pelepasan LMO itu sendiri ke alam sekitar. Manakala bahagian 4 Akta Biokeselamatan 2007 hanya fokuskan kepada aktiviti di dalam continuous atau dalam makmal. So untuk dia dua proses ini berbeza. Untuk permohonan yang melibatkan di dalam makmal, dia di situ dimaklumkan pemberitahuan bahagian 4 akta, yang mana-mana agensi yang melaksanakan modern teknologi, aktiviti teknologi moden perlu menubuhkan jawatankuasa Keinstituan Biokeselamatan atau International Biosafety Committee, IBC. Yang mana IBC ini akan memantau, mengawaslia aktiviti LMO atau bioteknologi moden di peringkat agensi masing-masing. So IBC ni dia anggota dia keahlian dia daripada pakar-pakar yang berbeza lah, bergantung kepada agensi sendiri, yang mana ada chair dengan juga BSO, Biosafety Officer. So mereka akan melihat satu permohonan atau aktiviti LMO, dia akan melihat risiko dia low ke, high ke, medium. So bila IBC telah mengendorsekan bahawa risiko LMO dan aktiviti tersebut ada low, and then dia akan menghantar permohonan dengan mengisi borang form E ke Jabatan Biokeselamatan. So Jabatan Biokeselamatan akan buat penilaian yang mana independen daripada yang dah dibuat oleh IBC tadi. So kita akan bekerjasama dengan GMAT, Jawatankuasa Penasihat Pengubasan Genetik. Kita akan melihat risiko LMO tersebut dan juga risk management yang perlu dilaksanakan oleh PI ataupun penyedia. So lepas tu, GMAT akan memberikan permohonan juga, kita akan diberikan kecukupan maklumat-maklumat dia. Jin yang digunakan, unsur dia punya host daripada mana, sumber jin daripada mana. So kita melihat. Dan juga kita bila ada dah cukup maklumat semua, kita akan dah berbincang buat penilaian risiko dengan GMAT, dan GMAT akan buat sure kepada lembaga untuk membuat keputusan seterusnya sama ada permohonan tersebut boleh diluluskan ataupun tidak.
Untuk makluman juga, kita telah mendapat dulu, kita pernah mendapat satu aktiviti yang melibatkan jin daripada khinzir. So jin tu hanya synthesis jin, but dia punya tu is daripada bovine. So kita juga merefer kepada, rujuk kepada JAKIM sebab sosioekonomi dekat sini, walaupun dari segi teknikal, because GMAT akan melihat dari segi teknikal, tetapi lembaga boleh memutuskan sosioekonomi per se. So kita refer kepada JAKIM dan sebelum lembaga buat keputusan. Itu untuk pemberitahuan ataupun aktiviti, continuous activity. Untuk aktiviti pelepasan pula, sebab kita nak kawal selia, sebab yang dalam makmal tadi masih lagi continuous. So masih lagi boleh kita kawal. Tapi bila release aktiviti, let's say aktiviti uji kaji lapangan, sebab kita dah contact dengan environment LMO tu sendiri, so dekat situ dia punya cara proses dia agak stringent sedikit, di mana kita perlu adakan bahan awam, public consultancy. So dekat situ kita akan dapatkan pandangan-pandangan daripada masyarakat, daripada public. Lepas tu, dan juga kita akan melihat risiko akan dinilai dari segi alam sekitar, apa impak dia kepada alam sekitar, dari segi kesihatan manusia, dari segi kesihatan haiwan itu sendiri. So bila kita melihat semua sekali dan kita ambil kira pandangan daripada orang awam, so GMAT dia akan melihat juga kalau pandangan daripada masyarakat ni yang saintifik, ada evidence semua, kita akan ambil kira, GMAT akan ambil kira. Tetapi kalau setakat rumus kita itu, pada pandangan saya tidak mau LMO dibiluskan. So pandangan macam itu kita hanya maklumkan kepada lembaga, tetapi sebab tak ada bukti saintifik, jadi GMAT tidak mengambil kira input tersebut, dan seterusnya GMAT juga akan memberikan sure kepada lembaga untuk buat keputusan. Itu bisa just dua proses bila kita pengawasaliaan yang kita lakukan bila kita mendapat permohonan sama ada untuk R&D atau aktiviti dalam makmal ataupun pelepasan LMO ke alam sekitar. So mungkin menjawab soalan yang dikemukakan oleh Dr. George. Terima kasih Yang Besar Doktor di atas penjelasan tadi. Apabila kita setiap permohonan yang dikemukakan kepada lembaga dan jabatan Bayu Keselamatan memain peranan yang sangat penting untuk menilai sebelum dikemukakan kepada pihak lembaga, di mana peranan GMAT yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang tertentu diperlukan untuk memberi, kata orang tadi, pendapat macam mana setiap penyidikan yang dilaksanakan. Jadi kat sini kita boleh lihat sebenarnya GMAT adalah merupakan satu jawatan kuasa yang very technical lah dalam membantu pihak lembaga membuat keputusan. Jadi seterusnya bagi membolehkan biokeselamatan ini bergerak seiring dengan dasar yang ada, iaitu dasar bioteknologi negara. Jadi macam mana pula dari segi strateginya, strategi yang perlu dilaksanakan bagi membolehkan biokeselamatan dan dasar ini bergerak seiring, complement each other. Macam mana Doktor, apa pendapat Doktor Yang Bersama Dr. Azlan? Macam mana Doktor yang penggunaan ini? Supaya boleh bergerak seiring, Doktor. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan tersebut. Saya cuba jawablah. Saya rasa apa yang dibuat oleh JBK sekarang ni dalam mengadakan forum ini pun adalah satu perkara yang sangat bagus. Sangat baik dan it's very apt during this particular point of time. Kita nampak daripada pembentangan saya tadi, kita nampak yang bahawa trend bioteknologi ke atas. We see the market size, kita nampak yang bahawa dalam erti kata untuk pasaran dunia pun memang naik. So kalau secara mudahnya, kalau bioteknologi pun naik, makna biokeselamatan pun kena seiring dan sejalan lah. Sama-sama naik lah kan. So ada perkara-perkara yang mungkin perlu diperkukuhkan, diperkemaskan
di peringkat JBK lah kan. Mungkin ada kalau di kalangan kawan-kawan kita yang mendengar di sana tu, mungkin ada daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dan sebagainya, ataupun daripada MOF, EPU. Mungkin perkara ni kita boleh lihat sama-sama lah kan. Tapi saya tengok apa yang perlu sekarang ni adalah asas. Asas di mana perlu ada orang panggil kesefahaman. Perlu ada orang panggil kurangkan the information asymmetry. Maknanya apa-apa information perlu sama-sama berkongsi, di mana regulator dan juga policy maker, terutama dalam erti kata bioteknologi dengan biokeselamatan, mesti bekerjasama yang begitu rapat kan, bagi mengurangkan information asymmetry. Dan pada masa yang sama, dia ada satu lagi konsep di mana kita cerita tentang knowledge asymmetry. Sebab perkara ni banyak yang technicalities banyak technicalities kan. Jadi kita perlu memahamkan not only policy makers lah tentang perkara-perkara ini lah kan, supaya memberi knowledge ataupun you have to educate the other side kan. Sebab kalau kita tidak educate ataupun kita tidak mengurangkan dua-dua komponen ini, iaitu information asymmetry dan juga knowledge asymmetry, kita tak akan mencapai inclusiveness yang berusaha Dr. Sheikh sahabat saya sebutkan tadi kan. That's where we need to engage more and more. Sebab kalau daripada segi, cuma sebagai contoh saya ada buat survey yang simple, very simple survey pemahaman mengenai bioteknologi kepada satu forum atau kepada satu bengkel yang telah diadakan oleh MOSTI. So there were around 100 people, participants lah dalam bengkel tersebut. Ini bengkel yang berteraskan kepada bioteknologi lah. So daripada 100 orang yang hadir itu, this was a multiple choice questions, A, B, C and D. Yang dapat menjawab dengan tepat hanyalah dalam berapa peratus? Cuba tuan moderator teka. Berapa peratus yang dapat jawab betul apa itu bioteknologi? Tuan moderator nak jawab ke? Memang persepsi, memang dia punya kata orang tadi, jawapan tu memang rendah lah sebenarnya, kita boleh jangkakan. Rendah kan? So these are people yang kita memang spesifik, kita dah identify untuk bercerita tentang bioteknologi. Saya pernah semasa saya berada di Intan mengajar ekonomi, one of the things yang orang duduk bercerita pada waktu tersebut was Fourth Industrial Revolution. Kita nampak dalam media masa semua Fourth Industrial Revolution kan. Saya buat survey, Google Form saja, hantar ke ramai orang daripada situ kan, dari segi peratus pun tak ramai yang dapat betul lah kan. Sebab teknologi ni kan dia tak ramai orang faham. Kalau orang tak faham teknologi tu, macam mana kita nak adunkan dengan keselamatan To me, keselamatan is a very, very technical word. Pengalaman saya bekerja di Majlis Keselamatan Negara untuk beberapa tahun kalau kita tengok apa dia punya takrifan keselamatan tu, merangkumi sebesar-besarnya tau. So when you put bio and keselamatan tu, it's actually a very scary word untuk saya. Yang tu yang kenapa saya tengok kan, JPK ni nak suruh tulis tesis satu lagi ke hubung kait ni kan. Kan? Jadi kat situ yang kita nampak kan, because we do not know the future kan. We do not know the future, what will happen actually in terms of bio keselamatan ni. Kita nampak dah disruption in terms of teknologi. Tengok pasal Grab kan. Grab, what happened to the taxi drivers, dislocated dan sebagainya kan. One point of time pun macam dekat mana, kat London kan, dia tak benarkan Grab bawa pun. Uber lah di sana kan. So they were talking about that kind of disruption yang physical tu. Dan macam mesti pun kita ada sandboxing NTIS National Technology Innovation Sandbox tu. Dia di situ kalau yang benda yang physical tu, katakan let's say for instance drone ke sebagainya kan, you can sandbox lah in terms of regulation. But are you willing to sandbox? Boleh ke kita sandbox ni? Yang perkataan-perkataan bio ni kan. So saya bila saya fikirkan, saya pusing-pusing, saya fikir-fikir balik kan, I really had to think very hard lah. Mana-mana pun saya cuba fikir dengan
sebetul-betulnya lah kan. Macam mana, apa sebenarnya strategi, apa sebenarnya yang hubung kait ni, apa yang kita boleh buat. Balik basic saya rasa kan is always communication. You always have to, that would be the primary strategy. Especially saya memang semua panel-panel banyak mengajar saya ni. I'm very blessed dapat berpeluang menjadi salah seorang daripada panel di kalangan giant-giant di dalam industri lah biokeselamatan ni kan. Banyak saya belajar kan. So sekarang ni is basically communication. So if you might have so many strategies lah. Kita perkukuhkan JBK dan sebagainya, tapi awareness ni penting. If you don't have that awareness, people don't understand, macam mana nak kawal selia? Sebab kerajaan pun nak kawal selia semua perkara pun tak sempat. Kalau katakan, let's say for instance, saya bagi satu senario. Kita ada seorang ayah yang sakit. Dan apabila kita Google kan, sekarang ni Google kan, semua dekat jari kita je. Kita Google ada satu obat dekat US yang boleh menyembuhkan penyakit ayah kita. Boleh order online je kan. What contains inside there? Boleh ke kita nak ni? Kita nak stop kan? Kalau buat masuk kan? That is something yang kita kena fikir lah kan. Dan menakutkan lah sebenarnya kan. So kalau strategi ni, whatever it is, we have to believe in communication lah. We have to believe macam kawan-kawan kita semua sebut tadi kan. There must be constant engagement. There must be saya tak boleh lari lah, bukan nak curi point Dr. Syekh tapi inclusivity tu memang hits the dot lah kan. At this current time, at the current ni, position apa semua, memang kita kena kebersamaan kita tu kena kuat lah kan. Itu yang saya nampak lah. Itu saja Tuan Moderator. Kalau diberi peluang, dia lecturer Intan macam ni lah, dia bercakap kan. Panjang kan. So itulah. Setakat itu sajalah saya punya jawapan untuk soalan tadi. Saya harap dapat menjawab lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Doktor atas jawapan yang panjang tadi kan. Dan kata orang dia punya penerangan tu terlalu bukan saja kata orang sangat jelas, tetapi ianya boleh menjawab persoalan tentang macam mana bioteknologi moden boleh bergerak seiring dengan biokeselamatan. Walaupun biokeselamatan kalau kita lihat tadi memang betul seperti mana yang Profesor maklumkan bahawa ianya sangat meluas. Biokeselamatan, konsep keselamatan itu sendiri sebenarnya sangat meluas. Ianya sukar sebab ianya boleh memberi satu impact yang kata orang tadi kepada semua orang, bukan saja pada kita, kepada masyarakat sendiri. Dan impact inilah yang akan memberi kata orang tadi mendatangkan satu kesan. Kalau dia kesan yang baik, okey lah kan. Kalau yang kesan dia memberi kesan yang tidak baik, jadi ianya boleh memberi satu kemusnahan kepada kita. Jadi sebagai orang yang kata orang lama on the ground ni, Dr. Rahizan memang berpengalaman luas dalam penyelidikan kan. Penyelidikan yang dijalankan memanglah doktor memang pakar lah kan dalam bertugas di IMR, Institut Perubatan. Jadi adakah penilaian risiko kan yang dijalankan akan menentukan tahap kelas biokeselamatan dalam penyelidikan yang dilaksanakan doktor. Jadi bagaimana pula dengan kumpulan risiko doktor? Sebab doktor ada sebut tadi berkaitan dengan WHO risk group. Jadi adakah ianya sama dengan tahap kelas biokeselamatan apabila orang sesuatu bioteknologi moden itu penyelidikan moden dilaksanakan doktor? Bagaimana doktor? Terima kasih Mr. George. Memang soalan dia tu sebab masa kita nak buat penilaian risiko, kita mesti ambil all the point, we have to consider everything because dia memang memberi kesan. So that's why dalam segi melakukan analisa risiko, kita perlu mengikutkan peraturan-peraturan dia because dia ada bagi dalam segi
engineering control, administrative control, lepas tu dia bagi dalam SOP, dia bagi dalam segi protection. So dalam 4 control tersebut, ia akan membantu kita melakukan risk assessment. Ia sangat membantu sebab bila kita katakan sebagai contohnya saya melakukan kajian ke atas Mycobacterium tuberculosis. Dia memangnya patogen dan dianya memanglah risk group 3. So kalau risk group 3 kita memang kena buat dalam lab biosafety lab level 2. Jadi daripada situ memang dia ada hubung kait. Tetapi dalam segi WHO punya risk group tu dia akan membantu kita dalam segi menentukan kita memang buat kerja dengan risk group 3 tetapi apakah risk analysis yang kita dah lakukan. Jadi dalam segi melakukan dalam risk analysis tu dan kita boleh estimate the risk. So dalam segi ni pengetahuan adalah penting dan juga sebagai researcher kita melakukan kajian bukan hanya setahun dua. Jadi kita dah memang lama, kita dah memang tahu risk dia. It's just that we have to approach dalam segi macam mana kita nak bagikan jawapan untuk dalam segi biokeselamatan. Saya harap ini dapat memberi pemahaman lah pada Cik Josh dan juga kepada sesiapa yang memikirkan macam mana nak combine the risk assessment and then how to combine with it biosafety. Saya harap itu dapat membantu. Terima kasih doktor. Jadi memang betul kalau kita lihat kan risk group ni memainkan peranan jugalah dalam penentuan tahap kelas biokeselamatan apabila nak buat penyelidikan. Jadi bagi yalah kita dah ada kata orang tadi apabila kita dah buat penyelidikan tentulah produk-produk tersebut katakanlah ianya boleh dipasarkan ataupun digunakanlah oleh masyarakat. Jadi macam mana pula dari segi penerimaan produk tersebut terutamanya produk yang melibatkan GMO. Adakah masyarakat menolak atau menerima produk tersebut? Persepsi masyarakat macam mana? Jadi mungkin Dr. Sheikh boleh tak bagi komen berkenaan dengan ini macam mana persepsi, apakah persepsi masyarakat terhadap produk GMO? Macam mana Dr.? Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya fikir kalau nak jawab soalan ini secara yang lebih tepat, kita perlu ada satu penyelidikan lah terhadap persepsi masyarakat kepada produk-produk GMO ini. Cuma secara umum saya boleh katakan bahawa persepsi masyarakat ini kita boleh bahagi kepada dua sebenarnya. Satu persepsi yang khusus atau spesifik kepada produk tertentu dan yang kedua adalah persepsi yang sifatnya umum terhadap teknologi ubah suai genetik dan produk-produknya secara umum lah. Jadi mungkin ada setengah orang secara umumnya teknologi GM itu dia tidak ada masalah, tetapi mungkin dia mempunyai persepsi yang negatif terhadap produk-produk khusus yang berkait dengan teknologi tersebut. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa kita perlukan satu penyelidikan yang lebih spesifik lah untuk melihat perkara ini untuk menjawab soalan tersebut. Dan pastinya respons yang kita akan terima akan ada kepelbagaian kita sebab dia akan pasti mempunyai jawapan ataupun respons yang berbeza apabila melibatkan latar belakang sosioekonomi yang berbeza dalam kalangan responden. Mereka yang mempunyai latar belakang sains yang baik mungkin akan beri respons yang lebih baik terhadap perkara yang berkaitan dengan GMO products. Mungkin bagi masyarakat di luar bandar yang mungkin bukan daripada latar belakang sains ataupun bukan daripada yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mungkin tidak akan mempunyai persepsi yang lebih rendah berbanding mereka yang ada latar belakang sains ataupun yang mempunyai pendidikan tinggi. Pun begitu, apa yang saya katakan ini adalah satu generalization yang mungkin perlu diabsahkan ataupun kita perlu verify dengan satu kajian yang lebih menyeluruh.
Cuma mungkin dalam konteks ini saya nak petik ataupun nak kata expand on what Dr. Azlan sebut tadi tentang information and knowledge asymmetry. Saya rasa dalam konteks information and knowledge asymmetry ini satu perkara yang penting untuk kita berikan perhatian, bukan sahaja dalam kalangan policy makers dan juga regulators, tetapi juga dalam kalangan masyarakat awam yang menjadi pengguna ataupun consumer kepada produk-produk yang dihasilkan daripada teknologi GM. Saya teringat pernah terlibat dalam satu pembentangan yang dibuat oleh satu kumpulan penyelidik daripada UKM, rasanya dah lebih 10 tahun yang lampau, tentang tahap pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap sains dan teknologi, termasuklah bioteknologi. Menarik untuk saya kongsikan di sini, apabila kita bandingkan antara masyarakat Malaysia dengan masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun apabila diberi soalan tentang perkara-perkara berkaitan dengan sains dan teknologi, kebanyakan mereka menjawab mereka tidak tahu tentang teknologi tersebut. Jadi hasil daripada kajian itu mendapati bahawa responsnya agak rendah berbanding dengan masyarakat Malaysia yang mengatakan bahawa mereka tahu tentang pelbagai macam teknologi yang ada, termasuklah teknologi ubah suai genetik. Tetapi apabila kita pergi kepada spesifik, macam Dr. Azlan sebut tadi, kalau kita tanya apa itu bioteknologi contohnya, apa itu pengupasan genetik misalnya, jawapan yang kita dapat itu tidak tepat atau salah. Jadi di sini kesimpulan ataupun satu mungkin hipotesis yang boleh kita buat ialah kecenderungan masyarakat Malaysia ini apabila dia membaca tentang satu perkara sama ada di media sosial atau di media massa yang berkaitan dengan teknologi, khususnya bioteknologi ataupun perkara-perkara berkaitan dengan biokeselamatan misalnya, bila dia baca saja dia mengandaikan bahawa dia sudah tahu tentang perkara tersebut, sedangkan mungkin realitinya dia cuma tahu apa yang dilaporkan, tetapi the technicalities, the specificities of teknologi tersebut adalah sesuatu yang mungkin dia tidak faham. Jadi di sini saya rasa satu cabaran jugalah apabila kita berhadapan dengan masyarakat yang merasakan sudah tahu tetapi sebenarnya tidak tahu. Bagaimana kita nak menyampaikan kesedaran tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bioteknologi, biokeselamatan. Itu belum masuk lagi perkataan-perkataan lain seperti biohazards, biorisk dan sebagainya. Jadi di sini saya rasa satu cabaran yang besar lah kepada semua pihak untuk memberikan penerangan kepada masyarakat awam yang bukan daripada latar belakang sains dengan kepelbagaian sosioekonomi, latar belakang sosioekonomi yang pelbagai itu, cara untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya sains dan teknologi yang teknikal itu dalam bahasa yang mudah difahami. Dan dalam konteks ini saya rasa penting untuk kita ada satu generasi science communicators ataupun communicator science yang mampu menyampaikan sesuatu yang sifatnya saintifik dan teknikal tetapi dalam bahasa yang mudah sesuai dengan khalayak audiens yang menjadi sasaran. Kalau bercakap dengan pelajar sekolah, bahasa yang digunakan perlu berbeza dengan apabila kita bercakap dengan pelajar universiti. Kalau bercakap dengan orang-orang kampung, mestilah berbeza caranya dengan berbanding dengan kalau kita bercakap kepada penjawat awam contohnya. Jadi kita perlukan science communicators yang versatile, yang mampu memudahkan istilah-istilah, bahasa-bahasa, frasa-frasa sains dan teknologi ini untuk disampaikan kepada masyarakat awam. Kerana apa? Kerana kita mahu masyarakat awam faham apakah perkembangan teknologi terkini, apakah kesannya kepada mereka, kehidupan mereka, dan ini dapat membantu mereka untuk membuat keputusan dalam membuat pilihan sama ada mereka nak gunakan atau tidak gunakan produk-produk GM contohnya. Jadi maklumat, maknanya ini berkait dengan membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang tepat. Kita tidak mahu masyarakat membuat keputusan berdasarkan maklumat-maklumat yang bersifat hearsay atau berdasarkan perkara-perkara yang tidak tepat atau salah. Dan dalam era media sosial ini satu cabaran yang amat besar. Jadi sebab itu kita perlu lihat perkembangan biokeselamatan dan bioteknologi dalam satu bentuk ekosistem yang lengkap. Bermula daripada penyelidikan, pembangunan sampailah kepada consumer, pengguna. Supaya kita tidak terlepas pandang mana-mana komponen dalam ekosistem itu, supaya kita dapat address sebarang kekurangan yang ada untuk memastikan agar semua lapisan masyarakat atau istilah yang saya gunakan dalam pembentangan saya, semua pihak yang berkepentingan itu dapat meraih manfaat
daripada teknologi tersebut, dan waktu yang sama juga dapat memastikan agar kita tidak melakukan sebarang kerosakan kepada alam sekitar, kepada kehidupan kita di yang kita lalui sehari-hari ini, dan waktu yang sama dapat menyumbang ke arah pembangunan ekonomi negara. Jadi ini satu perkara yang besar dan satu perkara yang saya kira sukar untuk kita lakukan kalau kita tidak betul-betul rancang dan kita tidak ada pelaksanaan yang teliti, di samping perlukan juga kumpulan komunikator sains tadi untuk membolehkan masyarakat awam faham tentang perkara-perkara yang kita bincangkan. Itu mungkin respon saya, Tuan Moderator. Terima kasih Doktor di atas pendapat tadi. Jadi kalau kita lihatkan sekarang ni, masyarakat mungkin dia melihat produk-produk GM ini, dia kalau dia makan dia rasa tak ada apa-apa, dia rasa okey lah. Mungkin dia melihat daripada benefit tu safety lah. Jadi pada masa yang sama mungkin ada juga risiko yang datang apabila dia makan, contohnya sekiranya ada berlaku kata orang tadi electricity. Jadi ialah pengetahuan, kalau kita nak cakap pasal bioteknologi moden ni, pengetahuan ni perlulah ada lah. Kita tak boleh juga kata orang tadi pengetahuan tu kalau orang cakap apa itu bioteknologi moden, kita pun tak tahu. Jadi rakyat pun mestilah seiring. Kalau kita nak maju ke depan, rakyat pun pengetahuan tu kena jugalah up to date kan. Jadi dalam hal ini kita melihat program-program, kata orang tadi, program-program awareness itulah memainkan peranan yang penting. Jadi banyak cara mungkin kita boleh guna sebagai platform untuk kita memperkenalkan lagi program-program awareness. Mungkin kita boleh di peringkat sekolah kan, kita boleh perkenalkan modul pasal bioteknologi moden di sekolah, di universiti, mungkin yang dah ada sekarang, tetapi kita itu mungkin di peringkat orang yang kata orang tadi, orang sains saja kan, student aliran sains yang belajar. Mungkin student selain daripada aliran sains tu mungkin dia perlu juga tahu pasal bioteknologi moden, sebab setiap hari kita tak boleh cakap yang kita ni tak makan produk GM kan. Produk GM ni memang ada lah kan, setiap hari sebenarnya kita makan, walaupun orang cakap tu dia rasa dia cakap okey saya tak makan produk GM, tapi pada saya dia menipu lah kalau dia tak makan produk GM, ataupun dia rasa dia tak tahu itu yang dia makan itu adalah produk GM. Jadi kita ada soalan daripada penonton daripada Facebook. Soalannya berkenaan dengan pemantauan kan. Pemantauan, soalannya dalam soalan Inggeris lah. What about monitoring of the impact of approved release GMO, LMO lah? Is there a system or criteria to monitor the impact on the environment, people kah, etc. Macam mana Dr. Normaty? Mungkin Dr. Normaty boleh memberi kata orang jawapan kepada soalan yang diutarakan. Doktor, silakan Doktor. Okey, terima kasih Mr. Josh. Untuk makluman penonton di FB, pemantauan LMO sendiri di Malaysia ni, untuk makluman kita, sebab saya maklumkan tadi masa di Jabatan Batu Keselamatan ada satu seksyen penguasaan dan pemantauan ni. So jabatan kuasa SNP atau SPP, seksyen pemantauan, penguasaan dan pemantauan. Jadi seksyen ini telah bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan di Malaysia, terutamanya DOA, MAKIS, DBS, DOF, BKKM under Kementerian Kesihatan untuk mengawasi dia berkenaan dengan produk LMO itu sendiri. Di samping itu, kita juga telah Jabatan Biokeselamatan telah membangunkan matriks penguasaan bersepadu biokeselamatan di Semenanjung Malaysia dan juga di Sarawak. Sebab di Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dengan Sabah, dia ada enakmen negeri masing-masing. Jadi agak sukar kita nak selaras, nak sekalikan antara Semenanjung dengan Sabah dengan Sarawak. So buat masa kini kita telah ada matriks yang telah diguna pakai, matriks penguasaan bersepadu biokeselamatan di Semenanjung Malaysia telah direvise pada tahun lepas, kita telah baik. Sebab kita sediakan matriks tersebut pada 2016. So setelah 4 tahun masuk 5 tahun, kita revise balik. Sebab kita tahu ada lagi agensi yang sebenarnya terlibat dalam kita mengawal dia LMO ni. So di peringkat Sabah, negeri Sarawak, kita juga telah, alhamdulillah, di sini kita telah
membangunkan berjaya membangunkan kelas, membangunkan matriks penguasaan bersepadu di negeri Sarawak. So sekarang ni DBK dalam proses untuk membangunkan penguasaan matriks penguasaan bersepadu di negeri Sabah. So untuk makluman, kita juga Jabatan Berkeselamatan turun ke Padang bersama dengan Makis di pintu masuk untuk membuat pemantauan dan penguasaan. So kita ambil sampel bersama dengan Pak Makis, sebab Pak Makis untuk kuarantin dia memang orang hadapan di pintu masuk negara kan, sama ada laut, darat, semua memang dia orang kat depan. So kita bekerjasama dengan Makis, dan juga bila turun ke ladang, sebab kita pernah ada aktiviti penguasaan di ladang, so kita panggil, kita bekerjasama dengan Jabatan Pertanian. Saya rasa itu proses ataupun sistem yang kita ada buat masa sekarang ini untuk mengawasi hasilan LMO. Untuk makanan, kita memang bekerjasama dengan BKKM MOH. So, sejauh saya rasa itu jawapan saya. Terima kasih Yang Besar Doktor. Apa yang kita laksanakan sekarang iaitu Jabatan Biokeselamatan, memang dari segi pemantauannya memang kita akan adalah pegawai kita yang akan turun ke Padang. Jadi pihak-pihak pegawai inilah yang melaksanakan, kata orang tadi, pergi ke on the ground untuk membuat, kata orang, pemantauan. Jadi bukan saja di Semenanjung tetapi di Sabah Sarawak. Jadi matriks tadi pun dengan kewujudan matriks penguasaan itu ianya sangat membantu, disebabkan ianya boleh memberi, kata orang tadi, segregation of power, apa duties dan responsibility, kan, tanggungjawab setiap jabatan berkenaan dalam mengawasi LMO dalam negara. Jadi kat situ telah jelas. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung, sebab soalan pun dah tak ada, kan. Jadi mungkin saya nak ucapkan terima kasih, kan, kepada semua panel kerana telah memberi, kata orang tadi, pembentangan dan jawapan kepada soal jawab yang memang, kata orang tadi, membantu, bukan saja kepada saya, mungkin kepada semua pihak yang sekarang ni semua hadir, kepada penonton yang menonton secara live di FB, tentang kepentingan biokeselamatan dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Jadi kat sini kita boleh lihat biokeselamatan ini memang satu benda yang amat penting. Kita hanya memberi satu check and balance, kan, di antara apa yang kita nak buat. Kita memang, kita semua orang, kalau kita buat bioteknologi moden, kan, memanglah ianya untuk mendapatkan keuntungan dan revenues kepada negara. Tetapi pada yang sama, kita tidak boleh, kata orang tadi, menidakkan biokeselamatan itu penting, sebab ianya boleh membantu kita menjaga apa yang kita ada sekarang. So kita pun tak naklah, kata orang tadi, berlakunya pencemaran genetik. Kalau dah berlaku pencemaran genetik ini, memanglah ianya akan memusnahkan apa yang ada kat kita. Jadi benda-benda macam inilah yang sangat kita perlu titik beratkan. Jadi saya rasa saya serahkan kembali kepada saudari pengacara majlis, kan. Silakan Puan Jaidah. Terima kasih Cik Josh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi forum itu tadi, maka selesailah majlis kita pada hari ini. Sebelum majlis melabuhkan tirai, pihak penganjur ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang salah kata dan terlanjur bahasa sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Berakhir sudah majlis kita, moga bersua di masa hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap, mohon maafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.